masyarakat yang kepelbagaian. Okey, kat yang seterusnya, kat cabaran seterusnya ini dari segi pembangunan lestari. Lepas tu kat sini cabaran seterusnya adalah wawasan kemakmuran bersama. Okey. Lepas tu hubungan antarabangsa dan juga pembentukan bangsa. Okey, so antara pembentukan bangsa dengan masyarakat kepelbagaian kat sini, yang ini yang telah ada berapa defisit sosial akan wujud. Okey, sebabkan oleh masalah ni. Begitu juga kat sini rasa yang tak berurus dengan pembangunan, okey, di soal e-governance, okey, sebenarnya dah lama pun diperjuangkan kalau di corporate, di sosial, di corporate, okey, di sektor corporate telah pun lama, okey, cuma di peringkat negara, okey, ataupun di peringkat kerajaan baru saja diperkenalkan konsep tak berurus, okey. Dan seterusnya iaitu berlakunya black economy dan juga rasuah. Okey, yang ini antara gejala-gejala yang tak boleh dielakkan. Bukan tak elak, memang isu yang sentiasa timbul. Tukarlah siapa sekalipun dia punya pemerintahan. Okey, kalau nilai jati diri tak kuat, okey, ataupun nilai etika itu tidak kuat, okey, dan kita didorong oleh faktor ekonomi atau faktor persekitaran, maka black economy dan rasuah ini akan sentiasa berlaku. Okey. So mana pelaku dan juga yang pemberi, dan mana bila kita berkatakan rasuah, bukan kita sahaja memperkatakan tentang orang yang menerima rasuah, tapi kita kena juga melihat kepada orang yang pemberi rasuah. Okey, pemberi rasuah pun sepatutnya kena, bukan kalau kita lihat kalau kita lihat di kebanyakan di media-media sosial, okey, banyak ataupun di media TV dan sebagainya. Okey, banyak isu-isu rasuah ni hanya kita lihat atau menunding kepada orang yang menerima rasuah. Okey, tidak kepada pemberi rasuah. Jadi sebab kata kalau tak ada pemberi rasuah, maka tak akan adanya penerima. Okey, jadi dalam konteks ini makna kita kena serius kepada kedua-dua pihak, makna pemberi dan juga penerima rasuah. Okey, tapi banyak kes yang kita nampak adalah orang yang menerima rasuah yang berkelas, tapi kita tak pernah kaitkan dengan orang yang memberi rasuah. Okey, sebab apa? Orang memberi rasuah juga mendapat manfaat dari apa yang dia berikan. Orang menerima rasuah tentulah dapat suapan daripada apa yang diberikan oleh pemberi, tapi pemberi rasuah juga akan mendapat manfaat dari apa yang diterimanya. Okey, apabila sebagai balasan kepada suapan tadi. Jadi maknanya dalam konteks ini, pemberi dan penerima rasuah sepatutnya kena diadili bersamalah. Okey, tak boleh lihat kepada satu belah pihak sahaja. Okey. So, kandungan khusus seperti ini. Okey. Okey, maksud kat sini ada beberapa agensi luar, okey, telah mengiktiraf bahawa peradaban Malaysia ni, okey, sebuah negara ataupun sebuah masyarakat yang bertamadun. Makna bukan sembarangan lah, makna dengan kata lain, kita ni dah bertamadun ataupun kita telah pun civilized. Maknanya kalau civilized, kita dah ada satu adab, peradaban yang tertentu yang boleh ataupun kita boleh memertabatkan diri kita di peringkat antarabangsa lah. Okey. Lalu kalau anda lihat kat sini, makna kita ulang balik dalam chapter 1 bahawa kat sini okey, etika Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban Melayu dengan kewatanan Melayu dan bumi dan sebagai terasnya. Okey, tapak etika peradaban bumi telah bergaul pada majmuk luas seperti yang ini kita lihat sebagai gelanggang Melaka sebagai tipe pertemuan masyarakat dunia timur dan sebagainya. So, kerjasama katakan ini lebih kepada sejarah-sejarah yang lalu lah. Maknanya dalam bab 1 dan bab 2 tentang susur masa. Okey. Kesan daripada peradaban maju ini telah membentuk negara bangsa atau telah menjadi acuan ataupun sebagai satu bentuk kepada negara bangsa Malaysia hari ini. Okey. Okey, kelasian etika dan peradaban Malaysia. Okey, kalau anda lihat sini, mana kat sini kita, makna dia untuk kita memastikan kesinambungan ataupun untuk melihat masa depan.
So memang orang kata jangan lihat masa belakang, tetapi masa lepas itu sejarah itu amat penting sebab mana-mana pun dalam kitaran pun sejarah seharusnya akan berulang. Okey, dalam tema yang berbeza tapi dalam konteks yang sama. Okey, so maksud dia kat sini sejarah tu memang kita tak boleh lupakan lah sebab tu sejarah itu sangat penting dan kita kena ingat sejarah. Okey, perlu menghayati sejarah. Okey. Okey, katakan kejatuhan sebuah ketamadun adalah sebagai keruntuhan nilai yang terangkum dalam konsep seperti etika, moral, adat, akhlak dan umpamanya. Okey. Teras pada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan manakala kezaliman, kekejaman dan kebanyakan membawa kehancuran nilai kemanusiaan. Okey, yang ini makna sangat-sangat umum lah. Makna kat sini kalau kita lihat. Okey, sebab tu kalau dos yang non-Muslim mungkin kamu tak dapat banyak pengiktibar ni. Okey, mana kalau dos yang Muslim, okey, banyak kisah-kisah dahulu telah dirakamkan dalam Al-Quran menceritakan bagaimana kemusnahan suatu tamadun. So anda boleh lihat contohnya kalau sekarang ni kerana anda lihat iaitu tentang tamadun di kaum Ad dan juga kaum Samud. Okey. Mereka ni adalah keturunan pada Nabi Nuh. Okey. Okey, dan badan mereka ni adalah kalau saya tengok satu YouTube tu dia menceritakan kaum besarnya kaum Samud ini, tinggi dia, muka dia saja lebih kurang 6 kaki. Jadi bayangkan makna tinggi orang manusia ni, kaum Samud ni, badan dia sangat besar dan mereka sangat mahir dalam arkitek ataupun seni bina. Sebab kalau kita lihat di Arab hingga hari ini ada lagi kawasan-kawasan peninggalan kaum Samud dan juga kaum Ad, iaitu di mana dua kaum yang telah dihancurkan sama sekali dan mereka ni tak ada keturunan. Sebab apa telah dihancurkan sama sekali akibat daripada kesombongan. Tapi dalam konteks kat sini mereka lebih kepada agama. Sebab tu dalam mana-mana konteks sekalipun makna agama tu sangat penting. Pegangan agama, kepercayaan. So, mana mereka telah hapuskan dan hanya meninggalkan sakit-baki sejarah. Sebab tu kalau dos yang pergi ke Jordan, pergi yang ke Yaman ke, tahu akan dapat lihat dia punya contoh-contoh peninggalan kaum-kaum Samud dan kaum Ad. So, ataupun kalau dekat internet pun, kamu boleh nampak dia punya seni bina dia. Begitu besar sekali. Makna mereka punya gagahnya mereka ini, sehinggakan gunung-gunung boleh ditebuk menjadi sebuah istana. Dan kalau kita bayangkan, kalau kita katakan tak ada teknologi seperti sekarang, so bagaimana mereka boleh membina satu tamadun yang sangat-sangat maju ketika itu. Ini telah menunjukkan bahawa kelebihan yang ada kepada satu kaum itu, tetapi disebabkan oleh masalah nilai ataupun moral, disebabkan oleh kesombongan mereka, maka dia telah menghancurkan tamadun mereka sendiri. Seterusnya iaitu makna kat sini etika dan pengetahuan Melayu dari Timur Tengah, China, India adalah berkelakan nilai-nilai utama seperti adab dan tadi menjadi tanggungjawab, perhatian, amanah, pertolongan ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin dan sebagainya. Jadi saya kata perkembangan peradaban daripada Timur Tengah, China dan India telah juga membentuk nilai-nilai tertentu. Begitu juga dengan kedatangan daripada etika barat ataupun peradaban barat telah memisahkan antara agama dengan politik, rationality, legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Dengan kata lain, maknanya barat telah membawa kepada konsep materialistik ataupun telah membawa kepada manusia lebih melihat kepada wang ringgit lah. Walau bagaimanapun, setiap di peradaban Malaysia, dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagainya, maknanya dalam
konteks Malaysia, makna kita lagi masih mengiktiraf bahawa peradaban Melayu dan juga Islam sebagai terasnya, sebab itu telah diperuntukkan ataupun telah diisytiharkan dalam perlembagaan Malaysia. Okey, perlu diingat balik mana dalam pembentukan perlembagaan Malaysia, okey, dia tidak melibatkan kepada perwakilan pada orang-orang Melayu itu sendiri. Okey, contohnya macam Swan Reid diwakil oleh British, Pakistan, India, Australia. Okey, dan mereka pun telah mengiktiraf pribumi ketika itu sebagai trust kepada ataupun dengan kata kita mengiktiraf tamadun Melayu sebagai satu trust atau sebagai asas kepada dalam pembentukan perlembagaan. Sebab tu mereka telah mengiktiraf Raja Melayu ketika itu, mengiktiraf agama Islam dan juga mengiktiraf bahasa Melayu. Okey, sebagai bahasa rasmi. Okey. Sebenarnya kedamaian etika daripada Malaysia, manakala ini disebabkan oleh kemajmukan masyarakat kita. Mana kat sini banyaklah adat-adat dan juga pertembungan adat-adat dan juga adat yang berbeza. Okey. Okay, jadi sebab kalau kamu lihat pada slide kat sini, lebih mengulang atau kita revise balik ataupun review balik kepada kesan-kesan daripada bab 1, bab 2. Sebab tu kat sini dia memetik mana pada bila berlakunya fasa kolonial, mana kita telah mewujudkan masyarakat plural. Sebab tu di negara kita tak ada satu masyarakat yang namakan sebagai negara bangsa lah. Okey. Okey, dan juga telah menyebabkan kat sini kepada ketidakseimbangan sosial dan juga ekonomi. Okey, mana kat sini kesan-kesan, sebab tu kata dalam bahawa kita kena lihat kenapa how we see Malaysia today, okay, is based on the what had happened past year. Okay, past yang lepas lah, mana zaman yang lalu, mana zaman pra-kolonial ataupun semasa kolonial. Itu yang telah menyebabkan apa yang terjadi pada Malaysia hari ini. Tetapi kita taklah katakan apa yang terjadi itu sebagai satu benda yang buruk. Sebaliknya kita cuba untuk mengurangkan defisit antara jurang-jurang tersebut. Sebab itu antara langkah pertama kerajaan yang dulu iaitu tentang mengimbangi tentang ekonomi. Dasar ekonomi baru iaitu untuk mengimbangi kesamarataan, okey, agihan ekonomi antara kumpulan-kumpulan etnik ataupun etnik utama ketika itulah. Okey. Okey, begitu jugalah makna kat sini dari segi peran sosial dan menjadikan pekerjaan dari segi bertani kepada pendidikan komersial industrial, kemudian miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Sebab tu makna kat sini, makna dia terlepas dia berlakunya pembentukan Malaysia, so negara kita bukan statik, kita telah membangun. Okey, jadi sebab kata mana dasar-dasar awal kerajaan hanya tertumpu kepada pembangunan ekonomi ataupun pembangunan negara dan mereka telah lupa tentang pembangunan bangsa. Sebab itulah sampai hari ini kita tak boleh ataupun sekiranya ada usaha-usaha tertentu untuk mewujudkan bangsa Malaysia, pada ini ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Okey, sebab apa? Kita melalui proses perundangan tertentu, kita telah pun memberi keistimewaan hak-hak tertentu dan juga kita telah memberikan right kepada bukan bumi dan sebagainya. Jadi kat sini mereka juga punya ada hak-hak yang tertentu. Jadi kat sini biasa untuk membentuk satu negara bangsa bagi negara kita amat sukarlah. Sebab apa? Dasar-dasar yang diperkenalkan semasa zaman kolonial, okey, telah menyebabkan kita hari ini. Okey. Okey, walaupun kita telah cuba untuk menggunakan jurang-jurang defisit sosial, okey, makna
kita memang tak dapat elak lah. Maknanya ada juga lah 10% mungkin. Dan kalau baru-baru ini ada isu juga yang kalau those yang ada kat media sosial saya tahu sebab saya mungkin baca di satu pihak saja. Mana kalau kita di situ ada lah mana usaha-usaha untuk seperti mengangkat komunis, semangat komunis di beberapa negeri di negara kita, Memang kalau kita katakan itu sebagai satu kebebasan, saya kata kebebasan kita mestilah ada peraturan. Dilandasi dengan peraturan. Sebab tu kita kena belajar authority. Sebab kena ada authority, tidak salah seandainya kita nak mengingati zaman tok nenek kita, tetapi kita naklah mengambil kira tentang sensitiviti masyarakat dan juga arah tuju ataupun peraturan-peraturan telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau anda lihat di sini, sebenarnya tak ada apa sangat dia punya konten dia, isian dia cuma lebih kepada penceritaan tentang apa yang telah berlaku. Kini batas teknik di antara komuniti di Malaysia tidaklah setebal berlakunya suasana kesepaduan yang diikat oleh nilai sivik sejagat seperti keadilan, kebajikan, keterangkuman hinggalah perbezaan internet menjadi perkara sekunder serta hilang kepentingan sebagai pendorong tindakan mereka. So, maka etika dan peradaban dimiliki rakyat Malaysia asalnya majmuk telah membina putusan nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati bersama dan hubungan antara rakyat Malaysia diperhatikan lebih merentah batas etnik dan membina hubungan sosial di antara mereka. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan. So, that's why kata from time frame, maknanya kat sinilah. That's why walaupun kita katakan kita telah boleh menerima, tetapi kita juga kita kena faham dia punya limitasi dia. Dan ini dasar ekonomi walaupun dia sebab pemangkit pada sharing poverty, kemiskinan, tetapi telah gagal membawa kepada shared prosperity. Dengan kata lain, makna kita mungkin telah semua boleh kita kata makna 30% tu kita katakan boleh tercapai, tetapi dari segi prosperity dia masih lagi tak tercapai. Maksud dia masih lagi masalah yang samalah. Ni golongan B40 kat sini tertinggal, golongan B40. So walaupun kita dah boleh kat sini, tetapi realitinya kat sini masih lagi kita menghadapi masalah, especially kalau zaman era pandemik lah. Pertumbuhan ekonomi bukan saja di Malaysia tapi sejagat satu dunia. Kegagalan mengakhirkan kekayaan negara telah melahirkan keseriusan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 20. Jadi kat sini walaupun kat sini tumpan maknanya kat sini kita masih ada lagi di Malaysia banyak lagi golongan-golongan B40. Mana walaupun agihan tu nampak ada, dia mungkin kita katakan boleh jadi macam di Indonesia ataupun di India ataupun mungkin di China. Yang kaya begitu kaya, yang miskin tetap miskin. That's why kita nak cuba elakkan perkara ini berlaku untuk memastikan bahawa kemakmuran itu dinikmati oleh semua kaum. Bukan semua, oleh semua rakyat Malaysia. Maknanya golongan B40 ni bukan saja orang golongan bumi putra ataupun orang Melayu khasnya, tetapi juga berlaku pada golongan-golongan yang lain. Tetapi peratusan mereka mungkin tidaklah setinggi seperti peratusan dalam golongan kumpulan kaum Melayu.
Okey, walaupun kita katakan telah adanya perubahan dari segi dasar, dari peradaban global, okey, peradaban global juga telah memberi kesan yang negatif kepada peradaban Malaysia. Okey, jadi sekali kat sini, especially tentang hakikat sosial lah. Okey, di mananya telah memberi kesan kepada keharmonian dan kestabilan negara, okey, melalui sosial media. Dengan mana kalau menurut studi mana penyebaran fitnah dan juga berita-berita palsu sangat mudah dan dia telah membakar pada sentimen etnik dan agama di Malaysia lah. Okey, di dunia digital, okey, yang tanpa etika ataupun tidak beretika. Mana dia kita tidak sensitif ataupun tidak ada tak beretika lah dalam kita buat posting. Sebab tu salah satu daripada tugasan kamu yang kita kena buat adalah mana kamu kena buat menggunakan sosial media untuk mempromot atau mempromosikan peradaban dan juga etika. Okey, makna kat sini supaya kita diri kita, okey, untuk kita memastikan mana kita bukan untuk melihat pada jurang tetapi kita cuba untuk mengurangkan jurang defisit. Okey, dengan berkongsi maklumat yang benar dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Okey, rasa saya yang ni kamu boleh baca, dia tak adalah susah sangat. Okey, kamu boleh capai habis. Okey, dia hanya berkaitan dengan isu-isu semasa. Okey, perkongsian pengalaman sebagainya. Kalau anda boleh baca, sini diorang dah full text tulis. Okey, so kita, maknanya kalau kita lihat balik kepada chapter 1, 2 sampai chapter 8, so sebenarnya dia ada kaitan balik lah macam mana kita untuk sustain apa yang kita telah tahu tadi dan kita akan how we want to improve the situation atau bagaimana kita nak mengurangkan jurang defisit, okey, melalui isu-isu yang semasa dan persiapan kita, apakah langkah kita yang sewajarnya. Okey, so macam mana kita nak membina value sejagat supaya dia bukan yang berasal kepada agama dan sebagainya, maknanya semua agama ataupun bangsa boleh terima. Okey, sebab itulah kalau contoh-contoh kita lihat macam contohnya yang usaha yang dilakukan oleh Abid Liu tu, dia tanpa mengira agama dan bangsa. Maknanya kalau kita bayangkan semua rakyat Malaysia seperti itu, maka akan aman damai dan akan majulah negara ini. Maknanya dengan kata lain, orang kaya bukan membantu kepada orang yang susah dan orang susah tidaklah pula mengambil kesempatan. Okey, kalau kita lihat di Facebook ada juga yang orang saya baca kat Facebook tu ada jugalah yang setengah orang tu mengambil kesempatan iaitu dengan meminta-minta. Okey, kalau kita lihat dalam konteks Islam pun, mana golongan meminta-minta ni tidaklah dipandang tinggi oleh Allah. Mana orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Okey, mana ada etika dan ada adabnya tertentu. Okey, tapi kita tak dapat nafikan bahawa dalam kitaran dunia ni ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang tak pandai. Okey, so ada kelebihan dan ada kekurangan. Okey, otherwise takkan kalau semua manusia ni semua sama pandai dan semua cerdik, susah juga. Okey, ataupun semua tak pandai, semua tak cerdik pun susah juga. Sebab tu makna dalam hidup ni sebagai manusia, okey, kita kena terima realiti mana ada manusia yang malang, ada manusia yang tidak malang. Ada manusia yang bertuah, ada manusia yang tidak bertuah. Begitu juga ada manusia yang berjaya dan ada juga yang gagal. Tapi tidaklah memberi makna kepada apabila ada kontras seperti ini, makna kita nak jadi yang negative side. No, tidak. Tapi kita kena terima hakikat akan berlakunya positif and negatif dalam kehidupan ini. Sebab tu kita ada kanan dan kiri. Okey, sebab tu normal. Makna kalau berlakunya perselisihan politik dan sebagainya ada satu benda yang normal. Okey. Sebab apa kalau sebab itulah kalau kita mengambil pengiktibaran kepada kekalahan barisan nasional, okey, sebenarnya selama ini dimonopoli. Makna apabila terlalu one side, hanya satu pihak saja. Okey, so tidak memberi kebaikan. So dengan adanya pro and con, jadi kat sini jentera-jentera kerajaan atau agensi-agensi atau kerajaan yang dipilih akan bertindak mengikut yang sewajarnya lah.
Mana sebab mereka dah tahu dah, makna rakyat-rakyat telah pun memerhatikan ataupun telah mempunyai telah pun tahu menggunakan hak mereka. Sebab tu kita kata ada dia punya hikmah dan sebaliknya lah. Mana that's why kalau monopolize pun tak baik, okay, dan ada pro and con saya katakan. Sebab tu kita kena lihat mana kita jangan lihatlah kejatuhan suatu parti itu bukan disebabkan oleh anti-racism ke dan sebagainya, tapi kita lihat apakah kelemahan, kenapa suatu parti itu gagal untuk membawa kepada satu kejayaan. So makna ada dia kata makna dia ada sentimen-sentimen tertentu yang perlu dikekalkan. Makna dia kita tak dapat nafikan, makna ada benda-benda yang kita kena lihat value ataupun sejarah tu balik. Okey. Sebab tu kalau kita tak memahami sejarah, dia jadi susah. Okey. So seterusnya itu kita juga telah membicarakan tentang kesepaduan nasional dan juga perpaduan negara dalam topik sebelum ini. Okey. So topik 5 basically tak ada apa sangat. Okey, lebih pada ulasan kepada isu-isu yang berbangkit daripada chapter-chapter yang sebelum ini. Okey. Sebab tu kalau saya dalam kamu punya tugasan, betul, so cari yang isu-isu yang berkaitan dengan topik, okey, supaya kamu dapat menghubungkaitkan dengan topik-topik tertentu, okey, supaya kamu boleh menghayati, okey, dan boleh share value dengan kawan-kawan yang lain. Okey, itu saja. Okey, dan jangan lupa kuis kamu pada minggu hadapan 15 hari bulan. Okey, dan saya tak pasti berapa ramai sekarang ni yang terkena, okey, musibah banjir dan sebagainya. Jadi harap dapat maklumkan dah supaya anda tak ketinggalan bila buat kuis repeat dan sebagainya nanti pergantian dan sebagainya, supaya anda tidak ketinggalan. Okey, so those yang ada masalah dan sebagainya pada tarikh kuis 15 dan 15 dan 17. Okey, 15 kuis yang wajib semua, 17 kuis gantian. Okey. So kat sini harap maklum dengan segera dah, ataupun kamu boleh post, nanti saya buat lah. Okey, seperti yang lepas kamu boleh post kat situ, terus ada masalah dan sebagainya, ataupun kamu boleh message dekat open learning, saya boleh baca. Okey, dan saya akan consider, sebab saya dipahamkan ramai juga kelas-kelas yang lain yang mungkin tidak dapat juga buat pada 15 sebab ada kuis yang lain. Okey, so semua pencara masing-masing akan mengambil tindakan yang tertentu. Okey, dan mereka akan buat kuis gantian pada hari-hari yang telah mereka tetapkan. Okey, kuis gantian tidak selaras, tidak sama antara satu kelas dengan kelas yang lain. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, see you. Okey, good luck. And then tarikh, okey, sebelum pada itu pastikan kamu punya open learning progress dah mencapai 100%. Okey, sebab dia akan ditutup tak lama lagi. Dan tarikh akhir, okey, tarikh akhir untuk posting kamu adalah minggu depan, quiz. Jadi those yang kawan-kawan kamu dalam group yang tak lagi buat posting, sila buat posting tu as soon as possible. Okey, sebelum minggu depan ataupun sebelum quiz final kamu. Okey, sebab tu saya akan tutup semua dan tak ada lagi submission assignment kamu. Alright, thank you. Terima kasih. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.
Baik, baik.